Pinjam handset. Apa? Mam, adik nak. Adik mana? Mama adik rapas. Dah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qadha'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Thumma aqulu amma ba'd. Muka surat 20. Betul, kita berhenti situ. Betul ya? Kita berhenti pada surah An-Nur, betul ya? Sambungan daripada bicara kita dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu perkara muka surat 18, iaitu berbicara tentang nasihat mengenai kematian. Masih lagi dalam pembahasan itu, iaitu boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad. Ini perbicaraan tentang bagaimana boleh mahukan kematian kerana bimbang berlaku murtad. Surah An-Nur, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Dan ingatlah, إذ تلقونه, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan kepada mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal pada pandangan Allah itu soal yang besar. Surah An-Nur ayat 15. Masih terdapat perbezaan pendapat mengenai Maryam. Adakah orang yang amat benar, yakni Siddiqiyah, ataupun seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini selanjutan daripada apa yang disebut pada perbahasan sebelumnya, bagaimana Maryam
dalam surah Maryam ayat 23, bagaimana pernah ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Maryam. Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Semua kisah masyhur tentang bagaimana Maryam alaihissalam dalam ketika melahirkan Isa alaihissalam, tanpa dia berkahwin, tanpa dia berkahwin, maka perkara itu sangat kuat, memberi cubaan kepada dia, sehinggalah terlampau penat dan rasa sakit sangat untuk melahirkan anak ni. Maryam alaihissalam menyandar kat sebuah pokok. Dia sebut, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Apa dia? Cabaran yang bakal ditempuh, usaha dan juga ujian yang bakal ditempuh lepas ni, bagaimana nak ngadap ni. Tak kahwin tapi boleh anak. Itu dia. Dan aku kata Maryam, mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aku akan menjadi sesuatu yang tidak bererti lagi dilupakan. Itu dia. Jadi ulama tafsir beritahu kenapa Maryam minta mati. Kenapa Maryam minta mati dalam situasi tersebut? Pertama, dia takut orang buruk sangka pada dia. Orang buruk sangka pada dia. Dan memburuk-burukkan dia tu tak berkesudahan sampailah fitnah akan jadi. Fitnah akan berlaku pada dia. Itu satu. Kedua, supaya kaum dia tak tuduh dia melakukan pembohongan ataupun berlaku perbuatan maksiat, zina. Kononnya boleh melahirkan seorang bayi ataupun seorang anak. Maka itu boleh bawa malapetaka bila mana tuduhan-tuduhan itu melampau, nanti akan merosakkan umat dia. Maka dia kata sebelum nak berhadapan dengan cabaran-cabaran macam ni, baik matilah. Itu apa yang berlaku pada Maryam alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala beritahu, sebab itu italaqawnahu bi alsinatikum. Kalau lah mulut cerita bohong tu pindah ganda, berlakulah ibarat macam tu. Pindah ganda. Dan Allah beritahu kepadanya, ma laisa wa taqulu bi afwahikum, kamu katakanlah kepada mulutmu apa benda yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan yang kamu anggap tu barangkali remeh, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dia memperbuatkan perbuatan tersebut, usaha tersebut untuk melahirkan Isa alaihissalam dan sebagainya, ujian-ujian kepada kamu tu adalah besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia rasa dia tu orang macam biasa lah. Tetapi bagi Allah ini kemukjizatan. Ini perkara yang besar berlaku kepada orang yang menjadi pilihan. Lepas tu penulis beritahu ada perbezaan pendapat mengenai Maryam. Walaupun beliau bukanlah seorang Nabi yang diberikan mukjizat dan sebagainya, maka di situ pembahasan Al-Imam Qurtubi datang, apakah beliau ni seorang yang amat benar, siddiqiyah. Tergolong di kalangan, kalau Nabi itu di kalangan siddiqin itu para sahabat lah, ataupun dia seorang yang pilihan Allah. Itu dia. Maka sebab itu Allah SWT sebut lagi tentangnya, mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Itu jelas dah. Kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Al-Masih siapa? Isa alaihissalam. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ini menjelaskan kepada Maryam bahawa yang kamu kandungkan itu ialah somebody. Kamu antara yang terpilih untuk melahirkan seorang rasul.
Wa ummuhu, itu yang menjawab. Dan ibunya pula Al-Masih tadi tu seorang yang sangat benar, siddiqah, perempuan yang betul, perempuan yang benar. Kana ya'kulani ta'am. Namun begitu kedua-dua ni manusia biasa, mereka pun makan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Kami jelaskan kepada mereka. Siapa dia? Di kalangan ahli kitab, orang di kalangan rahib ketika itu, ulama-ulama Nasrani ketika itu. Jangan kamu timbulkan sesuatu keraguan, kerana ini adalah al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Thumma anzur anna yufakun. Kemudian lihat bagaimana mereka ni dipalingkan daripada memerhatikan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami. Kamu perhatikan, bila kami jadikan sedemikian, di situlah Allah nak mengukur tahap keimanan apa yang telah kami turunkan kepada mereka. Poin yang sama, kalau sekarang ni kita banyak bicara tentang Isra' Mi'raj, Nabi guna juga terma yang sama, isu Isra' Mi'raj, kan? Isra' Mi'raj kan dalam ayat Al-Isra' tu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ayat juga, ayat Quran, petanda kebesaran Tuhan. Dalam ayat tu Al-Isra' tu, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Rasul. Allah mulakan ayat ni dengan Subhanalladzi asra, maksudnya tasbih, pujian itu kepada Allah. Walau kisahnya kisah Nabi Muhammad, tapi pujian itu, pujian dia balik diletakkan kepada Allah. Bila kembalikan pujian itu kepada Allah, maka subjek ceritanya adalah Allah punya perbuatan, bukan nak habur Nabi Muhammad semata-mata. Hari ni orang letak pokok ayat ni ceritanya Nabi Muhammad. Yang lebih besarnya cerita tu sebab Subhanallah di depan tu. Subhanalladzi itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi bagaimana hari ni kita boleh timbulkan sesuatu, itu cerita dululah. Kalau kita zaman dulu pun tahu tu, tidak percayanya dah. Tiba-tiba kabar pergi Palestin jauh itu satu malam. Sedang ayat ini sendiri, sebab kita ni pasal dah beriman melalui sumber ilmu, melalui pemahaman daripada kecil, sehingga kita betul-betul pegang keyakinan yang tuntas dan kuat ni. Tak payah ada keraguan lagi bila sebut Tuhan tak ada. Kita antara yang marah sebab apa? Kita dah faham Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan, saya nak sebut kaitan dengan ini, yang telah memperjalankan hamba-Nya lailan, satu malam ni, minal masjidil haram, daripada masjidil aqsa, masjidil haram ke masjidil aqsa, dan alladzi barakna hawlahu, yang mana Allah berkati, kami berkati sekeliling masjidil aqsa tu. Tujuan tu apa? Tujuan itu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan akan kebesaran kami. Jadi poin yang ini, apa-apa sebarang kemukjizatan dan apa yang berlaku kepada Rasul, kepada Maryam, kepada siapa, Tuhan nak menjelaskan kebesarannya. Bila sebut akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, takkan kita pertikaikan. Hari ini pun satu jawapan yang tidak boleh kita berikan di sebalik fenomena yang tak bincang tapi boleh terima bulat-bulat. Contoh, macam mana tadi petang elok je cerahnya, tiba-tiba malam, siapa punya rencana tu? Kalau tanya soalan tu, siapa punya rencana tu? Sampai sekarang orang tak bincang. Fenomena tu memanglah berlaku di sudut sains. Kalau tanya dan takluk kepada siapa yang merencanakan tu, kita tak apalah, kita dah ada jawapan solid. Allah, kalau kita faham, Allahu khaliqa kulli syai', faham tak? Dia cipta segala sesuatu. Kalau hari ni orang dapat tahu pencipta ni orang, tapi balik kepada langit dan bumi, Tuhan lah, Allah lah, siapa lagi? Kita. Kalau orang tak beriman, maka pasti dia akan sebut satu perkara, itu sesuatu yang hebat dan ajaib, kehebatannya, sesuatu yang kuat dan hebat.
Maka itu yang kita terjemahkan dengan Maha Suci tu. Maha Suci itu Tuhan lah. Siapa lagi? Maka dalam kaedah perdebatan, dalam kaedah naqad, dalam ilmu mantik, kalau kita boleh datangkan satu hujahan, dia tidak boleh menolak hujahan dengan asas yang sama. Topiknya, siapa cipta langit bumi? Kita pun datang tentu Allah. Allah cipta langit bumi. Kalau dia tak boleh sanggah Allah itu bukan cipta langit bumi, maka dia tak boleh mematahkan hujah kebenaran kita betul. Jadi hari ini Al-Quran mengetengahkan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga tidak ada seorang pun boleh mematahkannya. Itu terbukti. Jadi terbuktilah kita ini adalah berada di landasan yang benar. Itu kita kena yakin. Jadi oleh kerana itu, jelaslah kepada kita bahawa Maryam yang dikenaki dalam ayat ini, yang pada asasnya nak minta akan kematian sebab tekanan-tekanan itu, hakikatnya beliau bukanlah seorang yang menolak takdir, tapi hakikatnya itulah sikap manusia. Itulah sifat manusia. Maryam itu daripada perspektif yang lain, dia juga manusia normal. Sebab tu bila dah adalah ujian lain, kita hari ini bukan kata Maryam, bahawa kita pun hari ini kuat bangun malam ke kita, apa ke kita, bila tanya bila kena dengan sakit mati dah Allah. Allah Ta'ala nak tanggung, Allah Ta'ala nak tanggung dah. Apa nak sebut lagi pada mulut? Baik mati dah. Itu bahasa kita. Baik mati. Maka persoalan pokok kita bincang ni, boleh ke tak nak mati ni? Minta mati. Boleh ke tak minta mati ni? Itu pokok dia. Dibincang di situ. Kemudian fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Masih lagi dalam perbahasan Maryam, maka dia mengadakan tabir yang melindunginya daripada mereka, lalu kami mengutuskan roh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tu dia. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala utuskan Jibril kepada Maryam AS untuk memberi jawapan bahawa ini bukannya fenomena pelik ke apa, ni memang kerja Tuhan hantar ni, nak ingatkan kamu bahawa Allah nak utuskan Rasul kepada hamba-Nya yang ni, umat-Nya yang ni, tapi melalui perantaraanmu. Itu melalui perantaraanmu. Perkara ini biasa. Tengok bagaimana Nabi dia dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, maknya. Kita singkat balik. Kita lihat apabila kelahiran Rasul ini, maka memang didatangkan sesuatu yang ajaib, yang hebat. Walaupun Aminah tu bukan siapa-siapa sebelumnya. Cuma sebelum lahir je Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Aminah ini memang, kalau dalam satu riwayat Ibn Syam tu contoh, dia mimpi semedang. Dia mimpi cahaya je saja. Dia mimpi cahaya je. Dia mimpi cahaya. Yang cahaya itu adalah isyarat yang mana bakal dilahirkan seorang Nabi. Bakal dilahirkan seorang Nabi. Kemudian ada 4 orang perempuan yang membantu Aminah. Saya ingat nama saya ingat nama seorang ni, Ummu Aiman, seorang. Bapa kepada Anas, Ummu Sulaim, satu. Lain saya ingat lagi 2 orang. 4 orang yang menyambut Rasulullah pun dapat tempiah juga. Satu, Aminah bila lahir tak berasa sakit pun. Wayang punya special, tak berasa sakit pun. Kedua, Ummu Sulaim sambut-sambut pegang-pegang. Ni bayi apa ni? Tali pusat pun tak ada lah. Dah elok ikat. Ni contoh lah yang ada. Tali pusat pun dah tak ada pun lah. Tu satu. 2, bila tali pusat tak ada, orang ni megang pula. Dia megang tu, ya Allah, dia rasa macam dia sambut anak dia sendiri. Dia bidan ni. Bidan ni kalau ikut kadang biasa lah. Anak orang lain, orang betul je lah.
tak ada apa-apa kepentingan, tapi dia megang dan dia hadap bawa cahaya yang ada padanya, dan dia rasa sangat sayang nak pagi balik ke rumah ni. Maka kesimpulannya, dua orang lagi tu pun dapat lagi dengan peristiwa-peristiwa yang pelik. Semua masing-masing simpan. Siapa ni budak ni? Tu dia. Allah takdirkan empat-empat ni Allah muliakan selepas pada tu. Kalau bukan mereka, zuriat mereka. Ummu Sulaim Anas jadi khadam Nabi. Ummu Aiman sendiri serve dengan mak Nabi tu sampai wafat mak Nabi, dia continue pula dengan Nabi. Jadi orang kanan yang Nabi anggap sebagai mak angkat. Dia semua jadi adik-adik, semua jadi anak-anak. Punya sayang. Semua dapat tempiah. Jadi nak isyarat di situ bahawa kerana yang disambut itu adalah seorang Rasul, pastinya Allah akan beri kemuliaan. Dan itu adalah dipanggil, kalau sebelum lahir Rasul dia bagi irhas ataupun mukjizat lah kalau dah lahir tu. Okay. Maka kami utuskan tabib yang melindungi di sebalik mereka. Kami utuskan roh kami. Sebut roh ni Jibril AS. Sebut roh ni maksudnya Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Roh tu maksudnya Jibril. Maka Jibril pun jelma di hadapan Maryam bentuk manusia sempurna, dia pun bagi tahu. Jibril bagi tahulah, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Ingatlah ketika Jibril berkata, Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Hei Maryam, sungguhnya Allah telah pilih kamu, sucikan kamu, melebihkan kamu atas segala wanita yang ada atas muka bumi. Lega Maryam masa tu. Oh, ada benda penting nak ngabur kan. Ada perkara yang besar nak dimaksudkan ni. Akhirnya, dia pun diuji dengan ujian yang berat, berupa fitnah dan pembohongan yang menimpa dirinya oleh yang demikian itu. Berdasarkan perkara ini serta penafsiran yang telah kami paparkan tadi, maka mahukan kematian pada hakikatnya tidak dilarang jika bertujuan demikian. Itu poinnya, nak sebutlah kali. Atas rasa kemanusiaan biasa, takut nak tempuh ujian bagainya, harap Allah Ta'ala beri petunjuk lah. Tapi dalam petunjuk itu kita ar-rojak, masih harap Tuhan berilah hikmah kebijaksanaan untuk tahu juga apa sebenarnya di sebalik hikmah yang diberikan aku sedemikian. Itu tujuan. Maryam, dia khawatir juga, dia risau juga. Kenapa dia begini? Tiba-tiba dapat, tiba banyak ni. Rupanya baru dia terang satu. Dah faham. Maka baru dia faham. Begitu juga pada Nabi SAW. Umur Nabi 12 tahun. Kita tengok pula dia fenomenal. Sebelum Nabi Rasul, macam tu juga. Nabi juga seorang Rasul yang biasa. 12 tahun Nabi duduk dengan Abu Talib. Kisah masyhur bagaimana sebelum Abu Talib pergi ke Syam. Syam ni Syam untuk tujuan hijrah, untuk tujuan berdagang. Pada ketika itu Abu Talib dengan isteri dia dah bagi tahu, kita nak pergi dagang jauh ni, kau boleh budak tinggal, bawa yang besar dengan barangnya. Rasulullah ketika itu dia punya touching dengan Abu Talib ni, kalau boleh nak pergi juga masa tu, sungguh-sungguh nak pergi. Abu Talib ni sayang kan anak saudara, koyak tuan-tuan dia kan, tak pernah fikir nak pergi berdagang ni, pergi urusan bisnes ni, selalu nak hadap klien apa kan, tak bawa anak pun. Tapi sebabkan bininya bagi tahu, bawa bang, udah tentu hala rasa toyok ni, tak benar-benar macam ni. Maka dia bawa jugalah Nabi berangkut pergi ke berdagang. On the way, masa perjalanan, apa itu lah Tuhan nak tunjuk kan. Masa on the way, sebelum sampai masuk ke Syam tu sendiri, tengah berjalan, maka dibawa dia masuk, pergi melintasi satu istana yang pada ketika itu terdapat orang yang mereka menganuti agama Nasrani. Itu terdahulu agama yang masyhur, kalau bukan agama musyrikin Mekah yang disebut berhala. Kalau dia pergi area nak pergi Jazirah Arab, sebenarnya Arab belah Madinah ke belah mana, bahkan pada ketika itu tamadun Rom dan juga Parsi juga, mereka, kebanyakan mereka itu mereka beragama Kristian. Maka ketika itu mereka ada rahib-rahib sendiri. Salah seorang rahib ni, dia duduk dalam sebuah kediaman yang besar, orang baiklah, sebagai kata pemimpin masyarakat ke situ. Dia selalu tengok gelagat-gelagat pedagang
Kulu kaya. Tapi dalam tengok dagangan yang dibawa masa tu dikepalai oleh Abu Talib dan juga satu gerombolan dengan barangnya bersama seorang budak. Dia tengok awan tu ekor. Tempat lain panas dia meredup. Maka dia tadi terpanggil nak panggil rombongan ni untuk dia raikan, ajak makan dan sebagainya. Maka dia tahan di perjalanan. Jom masuk ke rumah Kema nak ngidam makan, nampak penat gitu. Orang dalam perjalanan bila di offer juta rahmat lah, datang singgah masjid, tiba-tiba ada makan pula, tak payah dia makan. Seronok lah, rahmat terbesar. Maka Nabi, Abu Talib dan juga gerombolan dan sebagainya ngidam, masuk makan. Rupanya rahib tadi ada trik. Dia kata yang boleh masuk orang besar-besar, budak duduk orang. Budak seorang. Budak seorang je. Rahib, semua orang faham, ni tuan rumah, dia bukan dak pula, bukan kita. Tapi tak apalah, 12 tahun dah besar, walaupun PSR kan, lepaslah ke dia. Walaupun rahib tak ada tujuan, dia pun tahan duduk dengan Nabi. Dia tanya, siapa nama kamu? Nama aku Muhammad. Maka rahib ni dia ada pengetahuan tentang utusan Nabi akhir zaman. Melalui kitab-kitab suci mereka memang sudah tercatat. Maka dia pun sebut, okey, jawab ya atau tidak saja. Jangan jawab apa, jawab ya atau tidak. Nama bapa kamu Abdullah, betul? Betul. Mak kamu Aminah, betul? Betul. Bapa kamu mati di Madinah, betul? Betul. Mak kamu tanam sekian-sekian, betul? Betul. Banyaklah sejarah. Nabi kata, siapa pula ni? Last soalan, cepu mai. Kalau betul juga, aku akan cakapkan sesuatu, memperkatakan sesuatu pada kamu. Tolong buka atas pinggul kamu, ada tanda kelahiran. Mempertahankan tengok pinggul belakang, tanda kelahiran. Nabi sendiri pun perasan belakang tu dia. Maka minta izin. Rahib tadi minta izin nak buka belakang. Buka, betul ada tanda kelahiran kat atas pinggul. Kawan tu peluk sepeluk-peluknya, ya Allah. Ni Nabi akhir zaman, tanda Nabi akhir zaman. Aku dah agak dah, kamu ni somebody. Daripada jauh lagi kupasan fenomena kepelikan tu berlaku. Semua aku duduk terperhati, orang pedagang datang, tak ada special apa pun, tapi kamu dia jauh lagi, kau nampak. Sebab tu aku jemput kamu tunggu sini. Dia layan balik orang makan dalam, habis semua. Dia buat satu ucapan sebelum pulang. Terima kasih semua yang datang jemput makan, bagai seronok sangat ni, kata-kata. Tak pernah rasa seseronok ni. Abu Talib pun ya kata lah. Tapi boleh tak mohon je sebaik, besar harapan aku, katanya, tolong balik semula ke muka. Dia kata gitu. Tolong balik semula ke muka. Kenapa? Depan tu tak selamat. Lebih-lebih lagi kamu bawa seorang kanak-kanak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh musuh-musuh dia. Budak tak tahu apa. Budak tak tahu apa. Abu Talib dengar, ni pula somebody, orang dalam perjalanan, dia kata nanti budak yang kamu bersama ni yang akan dijejaki oleh ramai orang. Dan pastinya kalau mereka rasakan ini adalah daripada kumpulan kamu, dia akan dibunuh dan sebagainya. Isteri Abu Talib kata, jom, tak jadi pergi. Dengar takut dah. Dengar macam tu, terus patah balik ke Mekah. Jadi itu antara perdagangan yang tak jadi sebab Nabi SAW paling kurang, Nabi ketika itu baru tahu bahawa dikhabarkan seawal umur 12 tahun. Itu peristiwa dengan Abu Talib. Ya. Baik. Jadi kepelikan demi kepelikan ni akan ada pada sesuk tubuh seorang Rasulullah khususnya. Jadi pada ketika itu Nabi pun tak rasa apa-apa. Maka rentetan daripada itu singgahlah Nabi besar, Nabi peristiwa. Tengok, sebelum Nabi dapat Quran umur 40 tahun, tiba-tiba je Nabi nak pergi uzlah tu buat apa? Sebab Nabi sendiri pun tidak tentu, tak rasa ada Nabi dapat umur, ya, Nabi dapat usia Nabi certain umur 40 ke 50 tahun. Disebabkan apa? Sebab dia rasa tidak selesa dengan keadaan masyarakat. Kemudian dia nak menyendiri. Itu bukan saja tu. Kenapa tiba-tiba ada perasaan nak menyendiri, nak rasa hiruk pikuk dunia tu tak boleh rasa, tak boleh tempuh. Kenapa?
Tak lain tak bukan kerana Allah Ta'ala telah bersihkan dia dalam peristiwa pertama, usia 3 tahun duduk dengan Ali Muhammad Sa'adiyah belah kan. Dah belah dah umur 3 tahun. Allah tak izinkan Nabi nak duduk dalam kebejatan penduduk, kerosakan penduduk. Allah tak izinkan. Sebab tu Allah tak izinkan dia duduk bersama dengan masyarakat ketika berusia 10 tahun hingga 11 tahun. Semua orang duduk ngajak dalam tari menari, Allah tidur kan. Begitulah apabila sampai meningkat dewasa. Sebab apa dia tak boleh tengok keadaan orang Mekah yang sangat rosak akhlak dan juga jahiliah mereka. Jadi itu semua kerasulan Nabi. Maka kita nisbahkan cerita ini kepada Maryam. Oleh kerana itulah Maryam pun tertanya sebenarnya apa yang berlaku ni. Bila dah dijelaskan oleh Jibril dan sebagainya, teranglah dia. Baik. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa mahukan kematian hanya dibenarkan jika seorang itu ditimpa musibah, seperti bimbang menjadi murtad dan bimbang yang bimbang orang tersebut tidak dapat lagi melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Oleh demikian bukan musibah yang menimpa anggota tubuh dan musibah lain seperti kehilangan harta benda, bagaimana dijelaskan dalam hadis doa hadis berikut. Baik, maka dalam hadis-hadis yang kita baca ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hadis yang permulaan kita sebut tu sebelum ni, iaitu yang nak yang nakkan mati ni jika seseorang itu ditimpa musibah seperti bimbang jadi murtad. Tekanan dia itu takut sampai terkeluar agama dan sebagainya. Dan bimbang orang tersebut tak dapat lagi melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Dia takut juga apa segala agamanya, anutannya, prinsip hidupnya itu tergugat. Bukan sekadar musibah, contohnya sakit. Itu bukan sekadar musibah, contoh sebab harta benda hilang, nak minta mati lah. Kena scam habis 100,000 mati dah. Allah tolonglah matikanlah segera, tak boleh hidup lah, kena scam. Itu dia. Itu tidak, bukan itu dia punya pedoman berdasarkan apa perkisahan Maryam. Maka dijelaskan dalam doa hadis berikut, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ni antara yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita untuk minta doa. Antara tuntutan doa yang diajar oleh Nabi kepada kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Sesungguhnya aku, ya Allah, minta padamu kekuatan untuk lakukan kebajikan, fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Minta tinggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, untuk mencintai orang miskin. Itu doa kita, Nabi ajar. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Jika engkau mahu menimpakan fitnah kepada para hamba-Mu, maka ambillah nyawaku. Poin kat situ. Nak timpa fitnah, maka ambillah nyawaku dalam keadaan bebas daripada fitnah dan kesesatan. Sebab itulah bila sebut fitnah ni bukan fitnah orang sebar fitnah. Fitnah ni lebih kepada ketidaktentuan, ujian ketidaktentuan. Yang kita namakan hari ni fitnah ni fitnah akhir zaman. Tak tahu mana betul mana salah. Tu yang dipanggil fitnah akhir zaman. Kita akhir zaman ni kita tak tahu kita nak ikut yang mana betul mana salah. Sampai tahap tu. Contoh kita, tak kira saya ke tuan-tuan, kita ni adalah muqallid, mengikut je. Ulama-ulama besar kita ni ada keliling kita. Cuma nak ikut tu betul ke orang yang kita ikut lah ni? Tu menjadi tanda tanya kita. Bila timbul persoalan sedemikian, kita yakin saja yang penting menurut sumber ilmu yang dipelajari ni, ikut saja track tu. Mudah-mudahan letak juga, mudah-mudahan betul lah tu. Kenapa? Kerisauan. Tuan-tuan pernah dengar nama Harun Yahya? Dia buat tak banyak kitab-kitab dia dulu. Siapa minat baca Harun Yahya? Kenal tak Harun Yahya tu siapa? Saya antara yang favourite baca masa mengaji tu. Islam dan makhluk lah, Islam dan alam lah, tebal-tebal buku lah. Cendekiawan pernah diletakkan dia, dapat berapa banyak tokoh-tokoh Islam moden
Rupa-rupanya beliau adalah seorang siapa dia? Siapa dia? Ya, bukan sekadar ajaran sesat. Beliau sendiri adalah orientalis barat yang menyusup masuk untuk mengembangkan agama melalui pendidikan. Dan lama-lama Allah tak izinkan juga untuk dia jadi orang angkat dia, orang sokong dia, orang jadikan teladan itu. Dia, jiwa dia memberontak. Akhirnya dia declare dengan namanya yang sebenar, ialah seorang yang kita panggil dia bukan sekadar liberal bagai, orientalis yang memusuhi Islam dari dalam. Punyalah, saya rasa siapa yang dulu minat baca buku Ar Yahya mesti ada kat rumah dia. Dulu. Bayangkan seperti itu. Menunjukkan hari ini apa yang kita nak sebut, hari ini fitnah pada agama. Fitnah kepada agama. Jadi kita pun tak tahu nak ikut siapa. Allah salah langkah. Na'udzubillah. Kita pun kita doakan Allah Ta'ala konsistenkan, istiqamahkan kita pada jalan yang betul. Lebih-lebih lagi dunia akhir zaman kita tak tahu nak ikut siapa yang paling betul. Dan itu namanya fitnah. Maka fitnah-fitnah tersebut yang kita khawatir boleh murtad, boleh apa. Yang ni kalau terujilah benda itu, boleh minta, ya Allah, dah tak boleh go lah, ya Allah, matilah aku. Itu boleh. Betul-betul. Tapi kalau sakit, kalau sakit tubuh badan. Kalau tubuh badan dulu, kalau kira yang boleh sakit, kita ambil nisbah plus peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ayub lah. Nabi Ayub kalau ikut hukum, kalau ikut sakit itu, dia sendiri lebih aula untuk minta mati. Sakit kulit, 20 tahun hidup Mona, semua dapat anak 12, mati semua. Ini mati seorang pun, ya Allah, terasa. Ni mati semua, kebun habis, ujungnya sakit. Sakitnya pula masalah kulit. Kulit orang melekat ni, dia boleh gugur, kulitnya lerai satu-satu. Menampakkan bukan ruang daging tapi kulit. Tekan sakit itu terus pada kulit. Dia boleh jatuh sikit. Berterusan sakitnya 7 tahun. 7 tahun. Bininya sebelum, macam-macam riwayat kata bini lari lah apa kan. Tapi dalam riwayat yang dekat dengan kita punya bacaan, bini tak lari, cuma bininya menjauhkan diri lah sebab tak sakit kan. Tapi bini tetap memberi nasihat yang berguna lah. Sehingga apa yang Nabi Ayub beritahu, isterinya beritahu kepada Ayub, kamu Rasul, doalah pada Tuhan. Apa kata Nabi Ayub? Segan, sihatnya 20 tahun, ujiannya baru 7. Ayang, kita apa mana? Hari ni tak pernah sakit kronik, tiba-tiba umur 70 lagi lah, 70 tahun baru kronik. Kalau dapat kejap-kejap tu, doa boleh sembuh. Minta lagi Ayub penawar, minta lagi orang ini doa, duit tu keluarkan lagi. Pada ada majlis doa selamat, letak nama aku. Sebab kan ikhtiar tu kan, ikhtiar bagi. Ayub penawar tu dah kenal lah. Tapi doktor kata jangan dia minum dah ayub banyak lah, cacat sakit. Kalau boleh nak lerah sembuh lah. Tapi jauh kita. Ayub AS kata tak apa dah segan nak minta 20 tahun sihat walafiat. Capat sekali-kali ni baru 7 tahun teruji. Tak apa, tengok dulu, tengok ikmahnya ada, Tuhan dah tunjuk tu. 7 tahun. Bini kata minta Tuhan, minta. Okey, lama kelamaan Nabi Ayub masa tu ada syariatnya yang tersendiri, kena buat ibadat yang tersendiri. Setiap Nabi ni dia ada Rasul ni ada syariat sendiri. Dia kata Allah dah susah dah nak solat ke apa-apa, zikir dah susah dah lerui satu-satu apa dengan misi bagai ni, dah tak larat dah ni, dah terbaring dah, baru angkat tangan, ya Allah, inni massani yadur, ya Allah, aku ni dah terasa yang amat sakit perih, ya Allah. Sebelum tu doa, ya Allah, aku sekarang ni dalam keadaan sukar untuk mengingati dan juga tunduk patuh melaksanakan suruhanmu. Saat ini dah susah nak sebab sakit ni.
Maka apa kata Yahya alaihissalam? Maka sembuhkan. Baru tak sembuh. Sebab apa? Dah tak boleh nak mengerjakan ibadah. Jadi kita hari ni pedoman kunci dan keyword nak sembuh, sabitkan permohonan tu dengan ibadah. Sabitkan permohonan tu dengan ibadah. Key yang sama juga digunakan oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Okey, cerita Nabi Zakaria pula. Zakaria apa isu dia? Anak tak ada, umur dah 73. Bininya lebih kurang juga. Tapi tak putus asa. Tak ada, ya Allah, pergilah ke mana 70 anak. Minta lagi anak. Maka ketika Zakaria menghadap mihrab. Mihrab tu apa? Sembahyang. Sembahyang, minta, ya Allah. Apa dah doa yang masyhurnya? Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria. Ya Allah, bagilah aku dzurriat yang baik. Sesungguhnya kamu Maha mendengar doa aku. Masa nak sembahyang minta. Ataupun kedudukan ketika nak laksanakan ibadah pun minta. Allah bagi aku ni anak umur 70 lebih. Anak Nabi Zakaria umur 70 lebih. Siapa? Yahya alaihissalam. Allah bagi. Umur apa? Bini lah 70-an. Kita 70-an tak fikir anak dah. Dah main jitik-jitik dengan cucu dah. Dia minta anak lagi. Rezeki Allah bagi. Sebab apa? Itu kaedah doanya lah. Kaitkan doa tu, ya Allah, hamba ya Allah suka nak ingatkan nak susah nak melaksanakan ibadah sebagainya. Ini kita hari ni dapat nikmat, lupa ibadat terus. Balik, itu susah nak dapat tu. Apa minta tu. Yang ni kaitkan dengan kesukaran permohonan apa daripada Allah SWT tu. Lepas tu metodologi minta dengan Tuhan yang nombor 1, ngaku salah dulu. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami, ya Allah. Ya Allah, baru lepas tu minta. Rabbana zalamna. Tengok metod ayat Quran. Rabbana zalamna. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, jika kamu tak ampuni kami, ya Allah, innaka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Kami jadi rugi, ya Allah. Maka baru minta. Ngaku dulu, ngaku baru pergi. Nak minta duit dengan orang pun ada bunga dia. Betul tak? Mereka betul lah, baik orangnya. Aku ni tak terpilih barangkali. Usaha-usaha dah. Tapi Tuhan tak bagi lagi rezeki kat aku. Tapi kamu aja benar lah. Cukup rajin bersedekah dengan orang. Tuhan bagi. Puji, ngaku lemah. Ada ke RM10? Tak. Oh, minta. Orang baru lepas bagi. Tak ada banyak lah. Ini pendapat bawa RM10. Dapat Tuhan, ya Allah, kurnia kami rezeki, ya Allah. Kasar. Jadi itu keadaan. Maka balik isu kita. Maka dalam pada hari ini, hadis ini jelaskan kita nak minta dengan Tuhan supaya untuk kita hari ini, jika engkau mahu menimpakan fitnah pada hamba-Mu ini, ambillah nyawaku. Okay, kalau tak sebesar sangat kesannya kepada agama, prinsip hidup, maka kita dibenarkan dan dibolehkan baru nak minta tolong Allah ambil nyawa. Kalau bukan sebab selain pada tu, hidup je lah macam biasa, nambah amal. Nambah amal, itu isu dia pun nak sebut. Dalam hadis ini juga menyatakan, Umar berkata, ya Allah, kekuatanku semakin lemah, usiaku semakin tua, rakyatku sudah meninggalkanku, maka matikanlah aku dalam keadaan banyak melakukan amal kebajikan. Kurang 1 bulan selepas itu Allah cabut nyawanya. Itu dia. Dalam hadis ini juga menjelaskan bagaimana Sayyidina Umar menjelaskan sedemikian. Sekiranya sudah habis daya usaha Sayyidina Umar buat macam-macam ni. Umar tu genius dalam pemerintahan. Genius. Itu pun umat dia masih menentang dan melawan dia. Maka dalam satu ketika yang Sayyidina Umar penghujung hayatnya sudah mula cetus fenomena kelompok perpecahan. Jadi masa tu itu mengganggu betul emosi dia dalam kerja buat kebajikan yang besar yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Maka ketika itu dia rasa tak lego dah. Maka dia minta Tuhan, ya Allah, rakyatku dah banyak tinggalkan aku. Apa tahap tu?
Okey, matikanlah aku dalam keadaan banyak melakukan kebajikan. Nak matikan boleh, tapi biar tengah buat kebajikan. Sebulan lepas pada tu matilah. Sayyidina Umar bin Khattab. Baik. Jadi kita pun boleh banyak pilihan. Nak buat macam mana rasa? Rasa dah banyak amal, silakan. Rasa orang cari pasal dengan kita, risau tergugat prinsip dan juga iman kita, silakan. Tapi rasa tak cukup pun semua, duduk je lah, bersimpuh lagi, bangun malam minta dengan Tuhan. Itu je lah kerja kita. Jangan selesa dengan apa yang ada. Okay. Abu Umar bin Abdullah Al-Birri menyatakan dalam bukunya yang berjudul Tamhid wal Istidkar, daripada Zadan Abu Umar, daripada Alim Al-Kindi, dia berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama dengan Abu Abbas Al-Ghifari, dan dia melihat sekumpulan orang menderita penyakit tifus. Apa tifus? Apa tifus? Tifus ni bahasa Arab ni. Tanda situ, nanti saya rujuk balik. Tifus ni perkataan Arab dalam hadis tersebut. Saya tak ingat sikit apa. Kan ada saintifik Melayu pun sebut, ataupun Inggeris, tifus apa dia. Datanglah kepadaku, dia mengucapkan sebanyak 3 kali, wahai penyakit tifus. Nanti simpan dulu tu. Tanda situ, saya akan buat rujukan dulu. Penyakit tifus. Datanglah kepadaku, dia mengucapkan sebanyak 3 kali. Aku kemudiannya bertanya, mengapa kamu berkata seperti itu? Bukankah Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kamu semua dilarang memahukan kematian, kerana mati akan menyebabkan amal seorang itu terputus sehingga dia tidak dapat lagi melakukan amal soleh serta meminta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh. Jadi kalau sebab sakit, dilarang pada ketika itu. Sebab sakit je dilarang pada ketika itu. Okey? Nak tengok tangan pula. Duduk sini. Okey? Baik. Jadi sesungguhnya duduk bawah. Duduk bawah. Duduk. Jadi Abu Abbas, okey, poin yang terakhir. Masih lagi dalam persoalan minta mati ni. Boleh kita tidak dalam keadaan tertentu? Dah. Abu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, badiru bil mauti sittan, segeralah. Nak minum air. Toyok. Kakak, ambil air ni. Sini. Ambil. Segeralah menyambut kematian ketika 6 perkara. Minta kak cik. Bagi kakak. Badiru bil mauti sittan. Segeralah menyambut kematian ketika 6 perkara telah muncul. Ini dia. Ini antara yang menjadi pedoman kita. Kalau nak macam mana, atau sakit tak boleh minta mati, itu tak boleh minta mati. Macam mana keadaannya? Ada 6 perkara ni yang menjadi sandaran kita. Bagi kakak. Bawa dia dulu. Tengok depan. Pertama, imratas sufaha, apabila orang bodoh telah jadi pemerintah. Tu dia. Kita nilai lah sendiri. Pemerintah orang bodoh boleh minta mati dalam masa tu. Okay? Sekarang ni codik lagi rasanya. Pasal codik lagi gamak. Okay? Satu. Kedua, wakathratas syurat, banyaknya bilangan polis. Banyak bilangan polis. Apa poin yang sebut sini? Ini pada zaman Sayyidina Umar. Perhatikan, pihak keamanan dilantik pada zaman Sayyidina Umar. Tapi nisbah keamanan ni tak perlu nak lantik seorang satu, seorang polis, seorang penjaga. Tak. Bila sebut banyak polis, berarti kemungkaran tu dah makin banyak. Orang yang boleh memecah keamanan tu dah banyak. Seorang duduk dalam keadaan yang tidak selamat. Dunia dia tak selamat. Fitnah tu banyak. Boleh. Ini suara orang pula. Ya. Okey. Yang kedua, yang pertama tadi, orang bodoh jadi pemerintah. Yang kedua, banyaknya bilangan polis.
Ketiga, wa bai'al hukmi, hukum telah diperjualbeli. Okey. Jadi nyawa sudah tidak berharga lagi. Jadi hukum tu sudah boleh dibuat jual beli. Boleh sampai, dah sampai masa belum? Belum ikut. Walaupun ada nego-nego kat situ. Tolong keluarkan fatwa sedemikian. Apa yang patut sekian. Dulu lagi dah berlaku. Kalau kita tengok dulu pada zaman bagaimana kemunculan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis rekaan. Pernah berlaku dulu kesultanan ataupun zaman silam pun, macam mana hadis boleh direka letak atas nama Nabi ni. Memang ulama atau mufti yang dilantik oleh pemerintah ketika itu memang nak jaga hati pemerintah betul. Saya tengok ada satu kisah yang diceritakan oleh guru kami ketika macam mana sejarah hadis maudhu'. Seorang raja ni dia suka main burung. Ikutlah bulu burung macam cara main dia. Baik. Maka bila bela-bela tu, jadi mufti ataupun ulama pada zaman tu dia kenangkan, apalah aku nak ambil hati ke raja ni. Maka dalam pada dia tengok burung, raja main burung, dia cakap, wahai tuanku, kata Nabi SAW, bahawa siapa yang banyak memperbanyakkan berdamping dan berdamai dengan burung, Allah kurniakan tempat terbaik di syurga kelak. Dia dengar betul. Lagi gemuk dia main, dia pun dapat dah syurga dunia dia. Nabi kata macam tu? Ya, kata demikian. Terus lagi gemuk dia main. Jadi lagi benda yang disabitkan kepada Nabi, diseronokkan lagi pemerintah tersebut, dia akan dapat apa yang terbaik. Maka itu antara sejarah-sejarah hadis maudhu' yang diberi. Okey. Jadi itu contoh hukum diwujud. Sekarang ni pun waliyahzubillah belum lagi lah sampai zaman tu. Okey. Walaupun nego-nego syek tu wujud. Okey. Kita pula kena mikirkan hukum. Dia yang rencanakan kes, kita kena fikir apa hukum. Hukum tu kena mesra dengan tema. Pening gitu. Jangan sekarang ni masih ada ruang. Kalau sampai tak jual beli tu, dah sampai ujung tu. Wastighfafan biddami. Yang keempat, iaitu silap ni, susulan ni. Istighfafan biddami ni maksudnya nyawa dah tak berharga. Ya. ABC tu dia terabur sikit. Okey, baik al hukmi. Nanti kalau ada kitab tengok, saya sebut dia, nanti tak ingat nombor apa tu papa sendiri dah. Nombor 1 imratas sufa, pemimpin bodoh. Kedua kathratus syurat, banyak polis, sertinya banyaknya kemungkaran, banyak kerosakan. Ketiga, jual beli hukum, maksudnya hukum ni boleh diperjual beli. Keempat, istighfafan bidami. Nyawa ni rasa murah sangat. Kalau kejap senangnya berbunuh-bunuhan, senang banyak berlaku. Tu seterusnya yang keempat. Kemudian barulah hubungan silaturahim terputus. Kan? Dia itu waqati'atur rahim. Betul balik kalau siapa ada kitab, betul balik dia tak betul ABC. Arab dia tak sama dengan Melayu. So kita baca yang Arab. Okey, susun je ABC tu balik. Waqati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Okey, yang berikutnya. Lagi, apa lagi? Wa nashwan yattakhidunal Quran mazamir yuqaddimunahu yughannihim. Tu dia. Nauzubillah Al-Quran tu hanya untuk dipertontonkan dan dilagukan saja. Okey. Bahkan yuqaddimunahu yughannihum. Okey. Dipertonton dan juga untuk dilagukan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sebab tu kita, kalau pihak kuasa agama pun sekarang ni yang melaksanakan program tilawah Quran ke apa, dia letakkan juga slot. Ni kadang kita nasyid atau lagu tu dirapalunkan seronok dengar. Mari dekat tadabbur tu haram, tutup. Pergi dulu ke dapur lah berbagai. Cuba dengar apa related, apa ayat yang dibacakan dengan itu kan. Bahkan dalam kaedah penghakiman, saya pun terlibat dalam bidang ni. Dalam kaedah penghakiman tu ada satu dia panggil
proses aspek kehakiman, iaitu lagu tu mesti berpadanan dengan situasi ayat tu. Kalau boleh dia adjust seruan ataupun perkara yang menghendaki ketakutan sebab azab, kalau dia baca baca lembut gemalai, maksudnya kita kat situ dari sudut kefasihannya itu tak lengkap. Dia kena ada dia punya gaya kemarahannya, kegarangannya kena ada. Itu siapa yang terlibat dengan dia boleh faham lah. Kita dengar sedap je kan. Sedap je. Macam saya ada satu kisah betul-betul lah. Betul kata Quran ni, kalau betul-betul dipertonton dan diperingung saja tanpa ada asas ni, rasa malu kena. Saya masa zaman budak ingat kata 132 lah. Dah bercimpur dalam dunia terenung Quran ni. Telawah Quran. Majlis sambutan Maulid Rasul. Jadi sambutan Maulid Rasul saya dijemputlah untuk sekolah. Ustaz, dia kata kamu tolong bacakan majlis kat depan majlis dengan unsur semua majlis student lah semua dia. Kamu minta baca. Kita masa tu baru tingkat 1. Dan alhamdulillah ada basic Quran ni sendiri daripada sekolah rendah. Tapi model yang kita tahu tu satu surah tu je. Model iaitu yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa ayat tu lah. Saya pun sampai je majlis Maulid Nabi tu, saya pun ke depan saya baca sambutan Maulid Nabi, saya baca Alhamdulillah syaitan bismillah. Yas'alunaka 'anil mahid. Saya tengok ustaz-ustaz pening, tengok pening apa. Kemudian habis baca tu, saya pun tak, lagu tak kena ke? Sumbang ke? Tanya lagi ustaz tu panggil. Dia transparent sikit. Dia kata, apa surah kau baca ni? Surah Al-Baqarah ayat ni. Kamu saya balik ni, kamu tengok terjemahan dia. Rupanya saya baca hari tu sebenarnya Maulid Nabi adalah ditanya oleh Rasulullah apa itu darah haid. Darah haid itu kotor. Oh, yang kata betul Maulid Nabi saya baca. Punya ini majlis tu. Saya cerita pasal darah perempuan pada hari Maulid Nabi. Punyalah tak kena. Daripada situ berazam lah. Kalau nak baca pun biarlah ada keadaan tertentu itu ni. Teringat sampai ketua ingat. Ingat sampai ketua. Pasal modern itu je ayat kita belajar asas taranum dengan guru kita darjah 5. Serius mengaji. Tahap tu. Jadi mudah-mudahan kita bukan lagi duduk di dalam fasa ni, iaitu Al-Quran hanya dipertontonkan dan disenandungkan, atau kita panggil dilagukan. Itu maksudnya yughannihim, dilagukan. Wa in kana aqalla minhum fiqhan. Ramai yang mengaku faham Quran padahal pengetahuannya Al-Quran tu sikit je, tapi kabarnya faham Quran. Wal'iyazbillah, takut kita ni. Jadi ni lah, apabila dah sampai fasa 6 ni, itu pada ketika itu dipanggil fitnah. Kita tak tahu kata betul yang mana salah kata ini. Dan pada zaman ini barulah boleh kita tak boleh nak pergi dah. Dan kita berasa amal kita dah banyak pun semua. Minta lah Tuhan, sampai kalau nyawa aku boleh, dah boleh masuk syurga dan dengan cukup yang ada. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai dah bab kita, iaitu apa dia bab pada bicara boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad. Wallahu a'lam. Akan datang kita sambung mengingati mati dan menyediakan diri menghadapi mati. Okey, wallah. Ada soalan? Silakan. Sudah mana gelas tak nama tak? Ya, betul. Mak ada banyak iklannya. Mesah ni bawa, macam-macam besar tak ni bawa. Aduh. Panas selik pula kan. Kalau sini orang panas sini, panas selik, orang simpan dalam kereta lepas ni. Bulan lepas orang simpan dalam kereta. Hai. Sila ada soalan tak? Ada soalan? Baba. Ya, silakan. Baba. Ya. Ada. Oh. Al-Masih dengan Ad-Dajjal. Al-Masih lain. Masih yang dirujuk kepada Isa alaihissalam. Isa Al-Masih.
yang dikaitkan pada ketika itu beliau menganuti agama Nasrani. Okey. Adapun Masihud Dajjal, Ad-Dajjal ini iaitu makhluk yang Allah akan keluarkan dia di akhir zaman, yang mana nanti ketika mana berlaku peristiwa tanda kiamat besar. Dan jodohnya Al-Masih dengan Masihud Dajjal ini, dia panggil Isa Al-Masih, dia panggil. Yang mana nanti Dajjal nanti akan diutuskan selari dengan kelahiran Imam Mahdi. Kemudian turun Isa alaihissalam. Okey. Dan mereka akan berlawanan mereka ini dengan Ad-Dajjal. Jadi kewujudan Musa dan Isa ni, Al-Masih yang disebut ini, ialah antara fenomena akhir zaman. Itu yang sama. Lepas tu Isa sekarang ni tak mati, dia hanya diangkat. Dia akan diturunkan, setengah riwayat kata di satu masjid bernama, apa nama dia, yang ada di Syria tu kan. Setengah kata akan turun ke Palestin dan sebagainya. Sebenarnya Syria atau Palestin, yang pasti kedua-dua pendapat setuju Syam. Tanah Syam tu yang hari ni duduk Telagah berbagai itu tempat yang sedang berlaku, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kedatangan unsur-unsur kiamat besar ni. Imam Mahdi, Dajjal, Isa alaihissalam, semua di sana. Tapi perkara tu jauh lagi. Kita tak boleh kaitkan fenomena yang berlaku serangan di Palestin sekarang ni. Jauh lagi. Dia dua kuasa besar tak berjaduh lagi, banyak kita ada lagi. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sorry.